Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar semua. Hari ini cikgu ingin berkongsi tentang salah satu daripada soalan dalam bahagian sistem dan aplikasi bahasa, iaitu soalan 3, soalan penyuntingan. Pada akhir sesi perbincangan ini, cikgu berharap pelajar-pelajar dapat mengaplikasikan ilmu yang dibincangkan untuk mengesan dan menyenaraikan kesalahan bahasa yang terdapat dalam teks atau petikan. Kedua, cikgu berharap pelajar-pelajar dapat membetulkan kesalahan bahasa yang terdapat dalam petikan tersebut. Sebelum kita memulakan sesi perbincangan, cikgu ingin nak ingatkan semula kepada pelajar-pelajar format soalan penyuntingan. Pertama, dari segi bentuk teks yang akan diberi kepada pelajar dalam peperiksaan nanti. Pertama, teks tunggal. Kedua, teks bersambung. Ketiga, teks pelbagai. Kemudian, panjang teks antara 50 hingga 30 patah perkataan. Jumlah kesalahan bahasa bergantung pada jumlah markah dalam soalan. Maknanya, kalau soalannya memperuntukkan 13 markah, bermakna jumlah kesalahan bahasa yang terdapat dalam teks ialah 13 kesalahan bahasa. Manakala jenis kesalahan yang diuji dalam teks untuk soalan penyuntingan ialah ejaan, imbuhan, tanda baca, istilah, perasa dan lain-lain lagi. Jumlah markah tidak tetap, bergantung pada kehendak soalan. Manakala bentuk skema pemarkahannya ialah dalam bentuk analitik. Melayu kata 2, pelajar-pelajar harus menguasai 4 bidang kesalahan bahasa. 1. Kesalahan perasa. 2. Kesalahan istilah. 3. Kesalahan imbuhan. 4. Kesalahan ejaan dan tanda baca. Keempat-empat bidang ini perlu dipahami dan dikuasai sepenuhnya untuk menjawab soalan penyuntingan. Seterusnya, mari kita bincang keempat-empat unsur kesalahan bahasa yang dinyatakan tadi. Pertama ialah kesalahan perasa. Dalam kesalahan perasa, kita sering melihat kesalahan perasa nama, terutamanya hukum DM, iaitu bahagian yang diterang mesti mendahului bahagian yang menerang. Sebagai contohnya, azimah, restoran, minibus. Sepatutnya apa yang kita nak terangkan ialah tentang restoran itu, iaitu restoran yang dimiliki oleh azimah. Sepatutnya menjadi restoran azimah. Minibus sepatutnya jadi bas mini. Begitu juga dengan penghawa dingin. Lain-lain hal menjadi atau sebetulnya menjadi pendingin hawa. Lain-lain hal menjadi hal-hal lain. Di samping itu, kesalahan perasa kerja juga boleh dilihat dalam soalan-soalan peperiksaan SPM, terutamanya dalam membetulkan kesalahan bahasa. Untuk perasa kerja yang banyak mendominasi kesalahan tersebut ialah kesalahan kata kerja transitif dan kata kerja fasif. Kata kerja transitif seperti dalam contoh, kami menghantar. Menghantar itu kata kerja transitif yang sepatutnya diikuti oleh penyambut. Dalam contoh ini, penyambutnya bukan semalam, kerana semalam bukan kata nama. Jadi seharusnya selepas menghantar itu diikuti oleh latihan, bukan semalam. Jadi yang betulnya, kami menghantar latihan itu semalam. Kesalahan kata kerja fasif pula. Kita dapat lihat kesalahan ini ialah dalam konteks penggunaan kata ganti nama diri. Dalam contoh, kita lihat kata ganti nama diri pertama, iaitu kami, atau kata ganti diri yang kedua seharusnya berada sebelum kata kerja pasif. Jadi sebetulnya
latihan itu kami hantar. Bukannya latihan itu dihantar oleh kami. Dalam bentuk ayat latihan itu dihantar oleh. Patutnya diikuti oleh kata ganti nama diri ketiga. Iaitu kata ganti nama diri ketiga harus selepas kata kerja pasif. Sebagai contohnya, latihan itu dihantar oleh Azman semalam. Azman ialah kata ganti nama diri ketiga. Atau latihan itu dihantar oleh beliau semalam. Itu yang tepatnya. Jadi sebagai kesimpulannya, penggunaan ayat pasif harus betul. Iaitu kata ganti nama diri pertama dan kedua harus berada sebelum kata kerja pasif. Manakala kata ganti nama diri ketiga berada selepas kata kerja pasif. Di samping kesalahan perasa kerja dan perasa nama, pelajar juga perlu arif mahir dalam penggunaan perasa adjektif. Kesalahan yang kerap dikemukakan bagi kesalahan perasa adjektif ialah kesalahan dari segi pembentukannya dan penggunaan kata penguat yang tidak tepat. Biasanya kata penguat tidak boleh digunakan dua kata penguat dalam ayat kecuali kata penguat bebas iaitu sungguh, sangat dan amat. Begitu juga dengan imbuhan ter yang mendukung maksud darjah penghabisan. Tidak boleh menerima kata penguat kecuali kata penguat bebas. Selain itu, kata adjektif perasaan juga memerlukan kata sendi nama. Cikgu ulang, kata adjektif bersifat perasaan perlu dihubungkan dengan kata sendi nama. Sebagai contoh, kata adjektif perasaan sayang perlu diletak kata sendi nama akan, sayang akan, suka akan. Cuba pelajar lihat contoh ayat yang tertera di bawah. Harun merupakan pelajar yang terpintar sekali di dalam kelasnya. Terpintar tidak boleh dihubungkan serentak dengan sekali, sebab sekali bukan bebas. Begitu juga dengan mereka berpakaian begitu kemas benar untuk ke majlis tersebut. Yang sebetulnya mereka berpakaian begitu kemas untuk ke majlis tersebut. Cikgu Aznin sering menjadi guru yang paling terawal, dua kata penguat situ, serentak tak boleh. Pelajar kena pilih paling awal sampai di sekolah atau terawal sampai di sekolah. Yang keempat, pemuda itu menjadi begitu terkenal sekali sama dengan contoh yang pertama. Yang kelima, bangunan itu yang paling tinggi sekali, paling dengan sekali. Kena betulkan. Bangunan itu yang paling tinggi di Kuala Lumpur atau bangunan itulah yang tinggi sekali di Kuala Lumpur. Yang keenam, saya sungguh benci kelakuan buruknya. Benci sepatutnya diikuti oleh kata sendi nama akan. Benci akan kelakuan buruknya. Kesalahan kedua dalam soalan penyuntingan ialah kesalahan dari aspek ejaan dan tanda baca. Ejaan. Biasanya kita akan lihat kesalahan ejaan kata majmuk. Secara umumnya kata majmuk ini dieja secara dua perkataan atau dengan istilah lain dieja secara jarak. Kecuali kata majmuk mantap. Terdapat 15 kata majmuk mantap yang perlu dihafal oleh pelajar. Contoh kesalahan ejaan kata majmuk: ibu bapa,
jadi satu perkataan. Tengah hari juga satu perkataan. Reka bentuk, temu duga, ulang kaji. Sepatutnya perkataan tersebut dieja secara dua perkataan. Ibu bapa, tengah hari, reka bentuk, temu duga dan ulang kaji. Di samping itu juga ada kesalahan kata sendi ke dan di yang ditafsirkan sebagai imbuhan. Contoh kesalahan: di tepi, di dalam, ke pasal, di sisi, dieja secara satu perkataan kerana dianggap sebagai imbuhan. Oleh itu, pelajar kena faham, kena tahu sedalam-dalamnya penggunaan kata sendi ke dan di. Di tepi, di sisi, ke pasal, ke dalam. Tepi, sisi, pasar, dalam adalah tempat. Jadi kata ke dan di itu berperanan sebagai kata sendi, bukan imbuhan. Seterusnya ialah kata ganti nama singkat. Ku tulis ibuku, sepatutnya dieja secara satu perkataan. Ku tulis ibuku. Begitu juga dengan kamu, iaitu mu, engkau, kau. Seterusnya ialah imbuhan pinjaman. Imbuhan pinjaman apabila berjumpa dengan kata nama am, dia akan dieja secara rapat atas satu perkataan. Manakala imbuhan pinjaman apabila bertemu dengan kata nama khas, harus ada tanda sempang di tengahnya. Contoh kesalahan: antisosial, prasekolah, pro kerajaan, pro Israel, dui bahasa, mahakarya. Antisosial, sosial adalah kata nama am, sepatutnya ditulis secara satu perkataan dengan anti. Begitu juga dengan prasekolah, pro kerajaan. Manakala pro Israel, Israel ialah nama khas, kata nama khas. Okey, kemudian dui bahasa, mahakarya. Jadi perlu diingat bahawa apabila imbuhan pinjaman bertemu dengan kata nama am, dieja satu perkataan, bertemu dengan nama khas, wajib ada tanda sempang. Yang terakhirnya ialah ejaan pinjaman daripada bahasa asing, iaitu bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Kita lihat contoh kesalahan di sebelah. Reda ada H, Ramadan ada H, Hajjah 2C. Stokin, legenda atau legenda, plan. Reda tak ada H sepatutnya. Begitu juga dengan Ramadan. Hajjah 1J. Stokin sepatutnya dieja dengan huruf G, S-T-O-K-I-N-G. Legenda bukan A, L-E-G-E-N-D-A. Plan, P-E-L-A-N. Di samping kesalahan ejaan, pelajar-pelajar juga harus mahir dalam penggunaan tanda baca. Cikgu senaraikan 3 perkara dalam slide ini. Pertama ialah huruf besar. Huruf besar berada pada nama khas. Huruf pertama dalam nama khas harus huruf besar. Begitu juga dengan istilah teknologi maklumat. Perkataan maklumat tertinggal dalam slide. Istilah teknologi maklumat, istilah IT, contoh internet. Huruf I harus huruf besar walaupun perkataan internet itu berada di tengah atau di hujung ayat. Yang kedua, tanda noktah. Ada 3 perkara perlu diambil perhatian. Pertama ialah kependekan nama. Kependekan nama. P. Ramli. P noktah Ramli. Muhammad, M-U-H-D, kita pendekkan. Perlu ada noktah selepas Muhammad yang dipendekkan itu. Muhammad Azmin. Yang kedua ialah singkatan gelaran atau panggilan. Encik, noktah Azlan. Mungkin dalam soalan nanti, dia tinggalkan titik noktah itu selepas encik. Dia buat en, gugurkan noktah, kemudian Azlan. Itu kesalahannya, tak ada noktah. Kemudian yang ketiga ialah singkatan gelaran jawatan. Profesor Dr. Hassan. Bila kita singkatkan profesor menjadi PROF, perlu ada noktah.
Doktor singkat jadi DR, perlu ada noktah. Yang terakhir ialah tanda sempang. Ada 4 perkara kita gunakan tanda sempang. Satu ialah apabila angka berjumpa dengan huruf. Ke-20 ada sempang di tengah-tengahnya. 90-an ada sempang di tengahnya. Yang kedua ialah kata ganda. Perlu ada tanda sempang. Masalah di sini ialah kita tidak dapat membezakan antara kata ganda dengan kata majmuk. Kata majmuk menjadi kata ganda. Ini berlaku dalam bahasa Melayu. Sebagai contoh, kering kontang. Kering dianggap sebagai kata ganda. Sebenarnya kering kontang itu kata majmuk. Lalu berlakunya kesilapan, kering sempang kontang. Apa perbezaan antara kata ganda dengan kata majmuk? Kata ganda, satu perkataan ada makna. Perkataan seterusnya tak ada makna. Contoh, meja, meja. Sama makna. Yang kedua itu sama makna dengan yang pertama. Lauk, pauk. Pauk itu hanya melengkapkan bunyinya. Tak ada makna. Manakala kering ada maknanya, kontang ada maknanya. Itulah kita panggil sebagai kata majmuk. Dua perkataan ada makna. Jangan tulis sempang di tengahnya. Pelajar-pelajar harus tahu membezakan antara kata ganda dengan kata majmuk. Jangan berlaku seperti kering kontang menjadi kata ganda. Kering ada makna, tak ada air. Kontang. Bukan. Kering tidak basah. Kontang tidak ada air. Kering maknanya tidak basah. Kontang itu tidak ada air. Ada dua makna. Jadi jangan tulis sempang. Seperti ibu, sempang, bapa. Ibu ada makna tersendiri. Bapa ada makna tersendiri. Itulah kata majmuk. Yang ketiga ialah imbuhan pinjaman dengan kata nama khas. Pro Malaysia. Yang terakhir, kata awalan se apabila jumpa dengan nama khas. Contohnya se Melaya. Sempang di tengahnya. Peringatan. Setiap ejaan yang melibatkan kata majmuk, bahasa asing, imbuhan pinjaman, kata seni nama dan kata nama singkat ini harus dikuasai oleh pelajar sepenuhnya agar kesalahan ejaan dan tanda baca tidak akan menjadi masalah kepada pelajar apabila menjawab soalan penyuntingan nanti. Bagi memantapkan kemahiran ejaan, pelajar-pelajar harus rajin membuka kamus. Kedua, cuba semak senarai kesalahan umum ejaan yang terdapat dalam laman-laman sesawang seperti yang ditunjuk dalam slide. Kesalahan seterusnya yang terdapat dalam soalan penyuntingan ialah kesalahan istilah. Kesalahan istilah merujuk kepada kesalahan penggunaan kata yang tidak sesuai dengan situasi atau konteks ayat. Di samping itu terdapat juga kesalahan penggunaan bahasa istana. Untuk menguasai, untuk memahami kesalahan istilah ini, pelajar harus mempunyai himpunan kosakata yang luas untuk mengesan kesalahan istilah dalam ayat. Justru, pelajar perlu banyak membaca. Hanya dengan banyak membaca, pelajar boleh mengenali kesalahan istilah dalam ayat. Kesalahan terakhir yang terdapat dalam soalan penyuntingan ialah kesalahan imbuhan. Terdapat 3 bentuk imbuhan: awalan, apitan dan akhiran. Pelajar perlu tahu bagaimana nak meletakkan imbuhannya. Contoh awalan. Pesara. Jangan tulis P-E-R-S-A-R-A. Sering kita lihat tulisan seperti itu. Sepatutnya pesara. Juru ulas disebabkan perkataan keduanya huruf U. Kita rasa ragu-ragu untuk mencantumkan juru ulas. Juru ialah imbuhan pinjaman. Sama dengan maha, sama dengan pro. Okey, kita perlu tulis satu perkataan. Mengodam, tak boleh.
menggodam, mengkaji. Ini special sikit, istimewa sikit. Mengkaji dalam konteks belajar, dia sepatutnya mengaji, bukan mengkaji. Mengeklon, sepatutnya mengeklon sahaja, bukan mengeklon. Sama dengan kritik. Kita tak boleh tulis mengekritik, tak boleh. Kita kena tulis mengkritik. Dan seterusnya, memperbesarkan, sepatutnya memperbesar sahaja. Untuk apitan, cuba lihat pada perkataan yang berakhir dengan huruf K, seperti tunjuk, sepak, menunjukkan. Dalam contoh 1K, salah, sepatutnya menunjukkan, kerana menjadi kata kerja. Apabila menjadi kata nama, tunjuk menjadi kata nama, contohnya pertunjukkan, 1K. Begitu juga dengan sepak. Sepakkan, berapa K yang seharusnya? Pelajar kena tahu benda itu. Kemudian perkataan satu suku kata, tut, hat, kot, pam, dia kena dibubuh imbuhan mengetutkan, mengehatkan, tak boleh menghatkan. Pengekodan. Kemudian perlantikan. Perkataan ini juga sering disalah eja imbuhannya. Sepatutnya per sahaja, bukan per. Pelantikan, perlumbaan, perlumbaan, perlaksanaan, pelaksanaan. Seterusnya yang terakhir ialah akhiran. Kita kena fokus juga pada huruf K-nya, sama dengan apitan tadi. Tarikan, dia boleh menjadi 2K kalau sifatnya berubah, sama ada menjadi kata nama atau kata kerja. Tarikan, kata nama, 1K. Contoh lain, tolak. Tolakkan kalau menjadi kata nama, tolakkan kalau menjadi kata kerja. Jadi pelajar-pelajar kena kuasai ketiga-tiga imbuhan ini. Rujuk dalam kamus Tata Bahasa Dewan. Sekarang kita lihat strategi untuk menjawab soalan penyuntingan. Pertama, baca ayat dalam petikan. Ayat dalam petikan berulang-ulang supaya anda dapat mengenal pasti kesalahan dalam ayat tersebut. Adakah ayat tersebut mengandungi kesalahan frasa, istilah, ejaan atau imbuhan? Yang kedua, perhatikan kesalahan dengan meneliti perkataan demi perkataan. Kalau yang pertama tadi kita teliti ayat, sekarang dalam ayat itu perhatikan perkataan demi perkataan dan cuba kaitkan dengan hukum tata bahasa yang telah dipelajari. Yang ketiga, kena pasti kesalahan yang hendak dibetulkan, sama ada kesalahan bahasa, kesalahan imbuhan, kesalahan istilah atau kesalahan ejaan dan tanda baca. Selepas itu, gariskan perkataan atau perasa yang salah tadi. Kemudian, senaraikan kesalahan yang telah dikenal pasti dan tulis pembetulan kesalahan tersebut. Ingat, patuhi jumlah kesalahan yang ditetapkan dalam arahan soalan. Contoh jawapan, kesalahan dan pembetulan. Tulis soalan 3, jangan lupa soalan, tulis penyuntingan. Di bawahnya tulis kesalahan, yang seterusnya di sebelahnya pembetulan. Sebagai contoh, Ali bawa, kerinting, memperlebarkan, demi untuk internet. 5 kesalahan. Jadi betulkan. Sila betulkan.
Kalau setakat menyenaraikan, anda tidak menjawab soalan tersebut. Tulis pembetulannya. Dibawa oleh ahli, keriting, memperlebar, demi atau untuk, dan ejaan internet. Sekarang kita lihat contoh soalan penyuntingan teks tunggal. Petikan di bawah mengandungi 13 kesalahan bahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak perlu menyenaraikan lebih daripada 13 kesalahan yang terdapat dalam petikan. Anda tidak perlu menyalin petikan tersebut. Arahan soalan jelas. Terdapat 13 kesalahan bahasa. Senaraikan dan betulkan. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada 13 kesalahan. Dan anda tidak perlu menyalin petikan tersebut. Campur tangan di Perak bermula akibat masalah perlumbaan tahta kerajaan Perak antara Sultan Abdullah dan Sultan Ismail. Dalam strategi menjawab soalan yang telah dinyatakan, yang telah dijelaskan, baca ayat tersebut berulang kali sehingga pelajar dapat mengenal pasti kesalahan dalam ayat tersebut. Campur tangan di Perak bermula akibat. Adakah bermula akibat itu betul? Kemudian, masalah perlumbaan tahta kerajaan. Perlumbaan. Adakah perlumbaan itu betul istilah tersebut? Kemudian, kita lihat pada ayat yang seterusnya. Sultan Abdullah telah bertindak dengan cuba meminta tolong. Meminta tolong, imbuhan di situ. Dan sokongan daripada pihak British. Perjanjian Pangkur Berjaya ditandatangani pada 20 Januari 1874. Dan Sultan Abdullah dilantik sebagai Sultan Perak. Bagi pelajar yang mahir dalam kesalahan bahasa, pasti dengan mudah untuk mengesan kesalahan tersebut. Ingat, terdapat 4 jenis kesalahan. Frasa, imbuhan, kosakata, dan ejaan serta tanda baca. Letak dalam kepala kita, letak dalam fikiran kita, terdapat 4 jenis kesalahan tersebut. Seterusnya kita lihat kesan sistem residen diperkenalkan. Seharusnya diperkenalkan oleh pihak British yang kononnya bertindak sebagai penasihat kepada Sultan Perak di dalam urusan. Urusan bukan kata nama yang jelas sifatnya. Urusan adalah kata nama konsep. Oleh itu, di dalam tidak boleh digunakan untuk kata nama konsep. Sepatutnya gugurkan di itu. Di situ kesalahannya. Presiden pertama yang pihak British lantik. Pihak British lantik. Kesalahan kata kerja hasib di situ. Pihak British ialah kata ganti nama diri ketiga. Sepatutnya dilantik oleh pihak British untuk menjawat jawatan residen ialah J.W.W. Bush. Sir Andrew Clark menyatakan bahawa menyatakan adalah kata kerja transitif. Mana-mana imbuhan apitan men dengan kan atau akhiran kan harus dihubungkan dengan kata nama sebab dia bersifat kata kerja transitif. Bahawa di situ salah. Sepatutnya kita gugurkan menjadi menyatakan Bush merupakan calon. Sah di situ. Ejaan calon. Salah. Yang paling layak kerana beliau pernah bertugas sebagai pegawai British di Ceylon sebelum ini.
Malangnya, kemasukan Birch. Kemasukan. Bukan kemasukan. Kesalahan istilah. Sepatutnya, kehadiran. Okey, kita sambung lagi. Di Perak sebagai resident, tidak disenangi. Disenangi. Agak mudah untuk mengesan kesalahan imbuhan di situ. Sepatutnya dieja secara rapat. Disenangi. Dalam kalangan orang Melayu, hal ini berpunca daripada pertukaran yang dilakukan oleh beliau. Adakah pertukaran itu betul? Kemudian di Perak seperti isu dihambakan. Kalau kita baca sepintas lalu, sah dihambakan itu salah. Dan peraturan tanah. Terdapat 13 kesalahan yang perlu disenaraikan. Setelah menggaris atau menanda ke-13 kesalahan dalam teks tunggal tadi, pelajar perlu menyenaraikan kesalahan tersebut seperti yang terdapat dalam slide yang ditunjukkan. 1. Bermula akibat. Antara perlumbaan tolong diperkenalkan sehingga kepada kesalahan yang ke-13, iaitu menyatakan bahawa Birch. Tidak cukup dengan menyenaraikan sahaja. Pelajar perlu menulis pembetulannya. Sekiranya 13 kesalahan mampu disenaraikan, mampu dikenal pasti, dan pelajar hanya boleh membetulkan 10 daripada kesalahan tersebut, maknanya pelajar tidak mendapat markah yang penuh. Daripada 13, pelajar layak mendapat 10 sahaja. 3 yang tidak dibetulkan itu dianggap kosong. Okey, oleh itu pelajar-pelajar perlu menyenaraikan kesalahan dan membetulkan kesemua kesalahan tersebut. Jangan lupa tulis soalan. Soalan 3, penyuntingan. Sekarang kita lihat contoh soalan penyuntingan teks pelbagai. Diberi 2 petikan. Petikan 1 dan petikan 2. Dalam petikan 1 terdapat 6 kesalahan bahasa. Manakala petikan 2 terdapat 5 kesalahan bahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan tersebut. Setiap petikan anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada jumlah kesalahan yang dinyatakan dalam arahan soalan. Seperti biasa, anda tidak perlu menyalin petikan tersebut. Dalam petikan 1, kita kesan sama-sama kesalahan bahasanya. Pada era globalisasi ini, pelbagai jenis kenderaan yang moden telah mencipta bagi menggantikan kenderaan konvensional sebagai pengangkutan awam. Dalam ayat pertama, sudah pasti ada kesalahan frasa atau istilah, mungkin imbuhan, mungkin ejaan. Kita lihat satu persatu. Pada era globalisasi, tak ada kesalahan di situ. Pelbagai jenis kenderaan yang moden. Kenderaan yang moden. Kesalahan di sana ialah kenderaan yang moden. Satu kesalahan. Telah mencipta. Kesalahan kedua, telah mencipta. Kemudian, menggantikan kenderaan konvensional. Konvensional atau konvensional. Ejaan di situ. Sebagai pengangkutan awam, 3 kesalahan sudah. Kita perlu cari 3 lagi. Pengangkutan awam yang moden ini pula mampu memainkan tugas yang penting kepada sesebuah negara untuk mencapai kemajuan. Kerana sistem pengangkutan yang baik mampu menggerak ekonomi negara. Adakah menggerak itu betul? Kemudian di antara, ini yang paling senang, banyak diberi kesalahan kata sendi dalam soalan. Di antara contoh, adakah contoh itu jelas ruang dan bentuknya? Kalau jelas, maka di itu betul.
Oleh itu, contoh, kalau kita tengok betul-betul, contoh tak ada bentuk, tak jelas ruangnya. Jadi kita gugurkan di kenderaan awam ialah monorail, komuter, bas, teksi dan kapal terbang. Sudah jelas situ kapal terbang ejaan. Kapal terbang. Okey, kita dapat kesan beberapa kesalahan dalam petikan 1. Kemudian kita pergi pada petikan 2. Wawancara gaya hidup sihat. Selamat pagi Dr. Aidil. Terima kasih kerana sudi menghabiskan masa. Adakah orang nak menghabiskan masa untuk diwawancara pada pagi ini? Selamat pagi. Saya Munirah daripada klub. Adakah daripada klub itu betul? Kita tafsir klub itu. Adakah klub itu menggunakan kata sendi dari atau daripada? Jadi kita kena fahamkan betul-betul bagaimana nak gunakan kata sendi dari dan daripada. Dari biasanya kita gunakan hukum ATM, arah, tempat dan masa. Adakah kelab majalah Intan SMK Cempaka itu arah, tempat atau masa? Kalau bukan, bermakna daripada itu betul. Ingin mewawancarakan doktor berkenaan cara-cara untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Doktor, apakah yang dimaksudkan dengan amalan gaya hidup sihat? Kemudian kita lihat ayat seterusnya. Gaya hidup sihat merupakan satu amalan yang perlu lakukan. Kita perlu lakukan. Kesalahan kata kerja pasif situ. Kita perlu lakukan. Kata ganti nama diri pertama atau yang kedua perlu berhampiran, perlu berdekatan dengan kata kerja pasif. Kata kerja lakukan. Bagi mewujudkan kehidupan yang selesa dan terhindar daripada pelbagai penyakit. Dalam hal ini, seseorang hendaklah mengamalkan pemakanan yang seimbang, melakukan senaman setiap hari dan menjaga persekitaran untuk sentiasa bersih. Untuk di sana. Okey, kalau kita baca sampai habis, kita faham kesalahan dalam dua petikan itu, sudah pasti kita akan dapat mengesan 6 kesalahan dalam petikan 1 dan 5 kesalahan dalam petikan 2. Seperti biasa, setelah pelajar-pelajar mengenal pasti kesalahan dalam dua petikan tadi, pelajar perlu senaraikan setiap kesalahan yang terdapat dalam dua petikan tadi. Tulis petikan 1, 6 kesalahan dalam petikan 1 tadi. Kedua, tulis petikan 2, ada 5 kesalahan dalam petikan 2 tadi. Senaraikan kesemua kesalahan dan betulkan. Contoh, dalam petikan 1 ada 6 kesalahan. Kenderaan yang moden menjadi kenderaan moden. Mencipta, dicipta. Konvensional, konvensional. Menggerak-menggerakkan, di antara. Dan kapal terbang tadi, tulis 2 perkataan sebagai pembetulan. Kemudian, dalam petikan 1, menghabiskan. Diwawancara, kita perlu lakukan untuk di atas. Betulkan kelima-lima kesalahan itu. Sekiranya kelima-lima itu dibetulkan dengan tepat untuk petikan 2 dan ke-6 kesalahan dalam petikan 1, nescaya pelajar akan mendapat 11 markah penuh. Seterusnya, cuba kenal pasti kesalahan bahasa dalam teks yang ditunjukkan. Ambil masa 5 ke 10 minit untuk mengenal pasti kesalahan dalam teks tersebut. Setelah pelajar-pelajar dapat mengenal pasti 9 kesalahan dalam teks tadi, cuba senaraikan ke-9 kesalahan tersebut. Bincangkan dengan rakan atau guru anda di sekolah jawapannya nanti.
Bagi mengakhiri pembincangan ini, di sini cikgu ingin tegaskan semula apakah kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam petikan atau teks. 1. Kesalahan frasa yang melibatkan kesalahan ayat aktif, kesalahan ayat pasif, kesalahan kata adjektif, kesalahan hukum DM, dan cikgu tambah lagi dengan 1 kesalahan penggunaan kata tugas, rujuk dengan guru di kelas anda. Yang kedua, kesalahan imbuhan. Yang ketiga, kesalahan penggunaan kosakata. Jangan lupa bahasa istana. Yang keempat dan terakhir ialah kesalahan ejaan dan tanda baca. Ingat keempat-empat kesalahan tersebut dan simpan dalam minda ketika membaca teks soalan penyuntingan. Sebelum mengundur diri, cikgu ucapkan ribuan terima kasih atas tumpuan pelajar-pelajar. Akhir kata, teruskan mengulang kaji pelajaran. Semoga memperoleh A dalam Kertas Bahasa Melayu SPM 2021. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.